yang cikgu bagi kepada kamu masa minggu lepas. Okay, so cikgu dah buat dekat sini, so masing-masing boleh semak jawapan masing-masing. Kita go through setiap soalan. Okay, so minggu lepas cikgu dah bagi latihan ni. Kalau kau perasan modul ni dia ada banyak soalan dekat bawah kan, sampai 10 muka surat. So buat sampai yang cikgu bagi tahu hari tu je lah. Okay, kemudian yang hari ni kamu boleh gunakan modul yang sama lagi untuk sambungan latihan bagi kelas pada hari ni lah. Okay, modul ni juga berbentuk nota ya. So ini pun boleh dijadikan nota anda untuk tajuk 1.1 daya paduan yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okay. Okey, untuk yang pertama, kita terus kepada soalan yang pertama. Okey, ada siapa nak jawab soalan yang 1.1 ni, daya paduan F. Afikah, boleh jawab Afikah untuk daya paduan untuk soalan yang pertama ni dan juga kedua. Ada jawapan, tak boleh nak pandang. F1 tambah F2. Okey, bagus. F1 tambah F2. Adakah kedua-duanya positif, Afikah? Ya, cikgu. Kenapa kedua-duanya adalah positif? Sebab dia pegun. Sebab dia pegun, salah. Daya paduan dia sifar. Salah. Mana boleh daya paduan sifar, kan daya paduan kamu F1 tambah F2. Okay, kenapa F1 dan F2 tu dua-duanya adalah positif? Boleh Afiqah? Sebab dia? Okey, yang lain nak bantu Afiqah? Kanan. Sebab apa Alia? Dia ke kanan. Ya, betul. Alia betul, Afiqah pun betul. So ingat, positif dan negatif itu merujuk kepada arah daya. Jadi kita lihat F1 dan F2 ni, kedua-duanya adalah ke kanan. Okay, arah dayanya adalah ke kanan, jadi kedua-duanya adalah positif. Okey, yang nombor 2 pula, daya paduan yang kedua. Aini. Negatif F2 tambah F1. Negatif F2 tambah F1. Okey, betul. Kamu juga boleh buat F1 tambah negatif F2. Terbalik pun boleh, tak ada masalah. Okey, Aini, kenapa ada negatif dan ada yang positif? F2 itu sebab dia ke kiri, yang F1 tu sebab dia ke kanan. Okey, bagus. Jadi F2 dia ke kiri, jadi kita negatifkan dia. F1 dia positif, dia ke kanan, jadi kita positifkan dia. Okey. So kat sini pun dia dah bagi kamu dekat info, dia dah bagi tahu tanda positif atau negatif pada nilai daya merujuk kepada arah tindakan daya itu. Fika, jawapan dah depan mata dah sebenarnya. Okey. So sebab tu cikgu cakap modul yang cikgu bagi ni boleh juga dijadikan dia bertindak sebagai nota dan juga latihan kamulah. Okey. Yang seterusnya dia kata jika dua daya yang bertindak pada satu titik O tidak selari ini, semuanya adalah nota macam mana kita boleh gunakan dua kaedah, iaitu kaedah segi empat selari dan juga kaedah segi tiga. Okey. Cuma yang cikgu nak tekankan kat sini adalah sekiranya kamu gunakan kaedah segi tiga, daya yang bertindak mestilah tertib. Okey, tertib maksudnya bersambung. Okey, kalau kita lihat soalan dia pada asalnya S adalah ke arah kanan dan T adalah ke arah atas macam tu kan. So dia punya anak panah tu tak bersambung, tak tertib lah. Tidak mengikut tertib.
Okay, bila kamu nak buat kaedah segitiga, kamu mesti tertibkan dia. Jadi kat sini kamu tengok sambungan dia di sini. Sebabnya S bertindak ke sana. Jadi T mesti sambung di sini dan dia punya anak panah tu tertib. Okey, mesti tertib untuk kaedah segitiga. Kalau kaedah segi empat selari, dia tak ada masalah kalau tak tertib pun. Sebab kita nak bentukkan dia segi empat kan, dia masih lagi gunakan arah yang sama, kedudukan yang sama dengan soalan. Ini soalan, ini adalah cara kamu nak jawablah jawapan. So kalau kita gunakan kaedah segi empat selari, kamu lihat dia sama sahaja dengan soalan. Tapi kalau kita gunakan kaedah segitiga, daya yang kita nak padukan itu, daya yang kita nak tambahkan itu mestilah dalam keadaan tertib. Arah daya ni mestilah tertib. So kat sini S, kat sini T dan daya paduannya adalah di sini. Okay, ini adalah F daya paduan dia. Okay. Okey, yang ini pula dia tunjukkan kaedah segi empat selari dan kaedah segitiga secara terperinci lah. Okey, ini juga adalah nota anda. Okey, ada apa-apa nak tanya untuk kaedah segi empat selari dan kaedah segitiga? Okey, kalau tak ada soal, kalau tak ada, cikgu assume, cikgu anggap kamu sudah faham kedua-dua kaedah. Okey, and again, cikgu nak ingatkan kamu, kaedah segitiga mestilah dalam tertib Okey. Kalau kamu baca kat sini dia kata tak ada. Mesti lukisan mesti ikut tertib. Okey, minggu lepas ada yang bagi jawapan dekat cikgu, dia tak ikut tertib ni, daya tak ikut tertib, jadi jawapan dia jadi salah. Okey? Baik. Okey, kalau tak ada soalan, kita terus kepada soalan nombor 1. Kira daya paduan dan arah manakah objek tersebut akan bergerak. Okey, Syakina. Syakina, macam mana nak jawab soalan nombor 1? Kita pergi soalan ni dulu Okey, dia nak daya paduan dan arah manakah objek tersebut akan bergerak. Syakina? 4 tambah 12 sama dengan 16M. Okey, F sama dengan 4 Newton tambah 12 Newton sama dengan 16 Newton. Okey, so arah dia ke mana Syakina? Ke kanan. Kenapa arah dia ke kanan? Macam mana kita tahu? Positif. Okey, bagus. Sebab dia positif jadi arahnya ke kanan. Okey, soalan nombor 2. Afrina. Soalan nombor 2, Afrina. Afrina boleh ke? Okey, Syafiq. Soalan nombor 2, Syafiq boleh? Okey, Syafiq boleh ke soalan nombor 2? Syafiq tak bagi respon. Azrul? Kalau tak dapat nak bercakap, kamu boleh tarik je dekat chat tu. Cikgu faham. Kalau tak cakap mungkin mikrofon kamu rosak ke ataupun line kamu terlalu perlahan ataupun terdapat gangguan-gangguan. Okey. Okey, Azrul, boleh soalan nombor 2, Azrul? Mana mereka bertiga ni? Okey, tak apalah kalau tak ada. Aini. Aini, soalan nombor 2. F sama dengan 12. Negatif 12. F sama dengan Negatif 12 Newton. negatif 12 Newton 4 Newton. tambah 4 Newton. Okey, so jawapan? F sama dengan negatif 8 Newton. Negatif 8 Newton. Okey, so arah dia ke mana Aini? Ke kiri.
Okey, ke kiri. Bagus. Okey, yang ni tak ada masalah Okey. Kalau dalam exam, kalau kamu nak senang, kamu terus je tulis positif kat sini, negatif kat sini. So kamu boleh terus dapat bezakanlah arah dia. Okey. Baik, sekarang kita ke nombor 3. Seekor kuda menarik pedati berjisem 920 kg. So diberi M sama dengan 920 kg. Okey, dengan daya 500. Okey, cikgu dah buat dah. S1 dia adalah 500 Newton. Okey, petani membantu kuda itu dengan menolak pedati dari belakang dengan daya F sama dengan 200 Newton. Okey, kita dapati kedua-duanya dalam arah yang samalah, ke arah kanan. Okey, ke arah kanan. Yang pertama, kira daya paduan yang bertindak. Okey, siapa nak bagi jawapan? Macam mana nak kira daya paduan yang bertindak? Afiqah? Okay, tak apa. Baik, daya paduan sama juga macam biasa, kita tambah sahaja oleh kerana kedua-duanya adalah pada arah yang sama, iaitu arah ke kanan. Jadi kedua-duanya adalah positif. Jadi F sama dengan 200 Newton tambah 500 Newton. So kita dapat 700 Newton. Okey, kat sini dia tak minta pun arah. So tak apalah, tak perlu nak bagi arah kat sini. Okey. Yang kedua, kira pecutan pedati tersebut. Okey, yang ni cikgu dah bagi hint hari tu. Kita gunakan rumus F sama dengan MA. Yang ini kita dah belajar masa di tingkatan 4 lagi. Okey. Daya F adalah daya, M adalah jisim dan A adalah pecutan. Jadi kita nak pecutan, okay, kita alihkan M ke sebelah sana. So kita akan dapat A sama dengan F bahagi dengan M. So F kita adalah 700 Newton bahagi dengan 920 kilogram. Okey, so apa jawapan kita? Siapa yang dah buat? Cikgu rasa kamu dah buat ni. Syafiq. Alia nak bagi jawapan. Siapa-siapa pun boleh. 0.761 meter per saat. 0. Okey. Betul. Semua dapat sama 0.76. 0.7609. Okey, terpulanglah kalau kamu nak bagi 2 titik perpuluhan pun boleh. Okey, so 0.76 meter per saat negatif 2. Okey, ingat A adalah pecutan. Jadi bila pecutan dia punya unit sama sahaja ms negatif 2. Okey. Seterusnya boleh semak jawapan kamu, boleh tandakan right untuk jawapan yang betul Kalau salah boleh buat pembetulan dan boleh tanya cikgu apa-apa yang menyebabkan kamu salah tu lah. Okey, soalan nombor 4 masih lagi kuda dengan petani tadi. Menarik pedati berjisim 150 kg. So dia dah bagi jisim sama dengan 150 kg. Dengan daya 500 Newton. Okey, so kuda ni dah tarik F1 sama dengan 500 Newton. Petani, pakcik ni menarik pedati itu pada arah bertentangan. Maksudnya pakcik tu dia tarik ke sebelah sini lah. Dengan daya F2 sama dengan 200 Newton. Jadi kat sini kita lihat ada dua arah yang berbeza. So mesti satu positif dan satu lagi negatif. Soalan 1, kirakan daya paduan. Jadi F sama dengan F1 tolak F2. Sama dengan 500 Newton tolak 200 Newton. So kita dapat 300 Newton.
kita boleh terus tulis negatif lah, tak perlulah kalau kamu nak tulis F sama dengan F1 tambah negatif F2 pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebab kita dah tahu kan kalau positif dan negatif akan jadi negatif. Okay, sama je. Cara penulisan tu tak ada masalah. Yang penting kamu faham konsep dia kenapa jadi negatif, kenapa positif. Okay, seterusnya kita nak kira pecutan. Okay, pecutan sama jugalah kita gunakan rumus yang sama. F sama dengan F sama dengan MA. So A sama dengan F bahagi dengan M. So F kita adalah 300 Newton bahagi dengan 150 Newton. So kita dapat 2. Betul tak? 2 ke jawapan dia? Cikgu. Okey, 2.0 meter per saat negatif 2. Okey. Boleh Okey, so tak ada masalah soalan ni. Setakat ini semua dapat betul. Okey, ada yang dapat salah tak? Kalau dapat salah cikgu nak tengok ataupun cikgu nak tahu juga kenapa boleh salah. Tak ada cikgu harap semua betul. Soalan ni memang basic lah, senang. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ni dua daya bertindak pada suatu kotak kayu seperti dalam rajah di bawah. Kira daya paduan menggunakan kaedah segi empat selari. Okey, so cikgu dah buat kaedah segi empat selari. Okey, so ini adalah jawapan dia. Sudut dia 19 darjah dan daya dia adalah 15.8 Newton. Mungkin kamu akan dapat jawapan yang sedikit berbeza. Kalau lari 1 hingga 2 darjah tu tak ada masalah lah. Okey, ataupun daya kamu tu kamu dapat 15.6 ke 15 sahaja ke 16 ke 16 Newton kan pun betul. Sebabnya cikgu untuk soalan nombor 5, 6 dan 7 ni cikgu kena tengok jawapan kamu secara hard copy untuk cikgu ukur berapa panjang yang kamu dah buat tu lah. Okey. So sama juga sebab soalan ni dia nak dalam bentuk segi empat selari. Okey, so dia nak segi empat selari. Maka kita buatlah segi empat selari. Yang pertama macam biasa kita tetapkan dulu dia punya skala. Okey, kita tetapkan dulu skala dia macam biasalah ni skala. Tak nampak ni. Okey, pertama kita letakkan dulu skala dia. Skala ni terpulang kepada masing-masing. Kalau nak letak skala 1 cm bersamaan dengan 1 Newton pun boleh. Tapi sebab tempat cikgu ni sempit, dia tak boleh nak kereta banyak panjang-panjang tu kan. Kalau kamu ada kertas yang besar, muat dekat kertas kamu, gunalah 1 cm bersamaan dengan 1 Newton sebab itu lebih tepat lah. Okey, so kemudian bila kita dah tetapkan kita punya skala, macam biasalah kita gariskan. Yang pertama dahulu. So yang pertama kita adalah 12 Newton ke sana kan. Okey, kita tengok soalan di balik. Kita lukis yang ini dululah 12 Newton ke arah sana. Yang ini F1 kita. Okey, dan ini adalah F2 kita. Oleh kerana dia adalah segi empat selari, kamu tak perlu nak fikirkan sama ada nak tertibkan dia punya daya lah. Okey, jadi apa kita buat? Kita lukiskan dekat barisan bawah ni. Okey, 12 Newton. Dan di sini adalah 6 Newton kita. Lepas tu kita sambungkan buat garisan yang putus-putus warna hijau ni adalah untuk melengkapkan kita punya segi empat selari. Kemudian buatlah garisan dari hujung sini ke hujung sana untuk mendapatkan berapakah nilai F. Okey, so kat sini kelas memang kena gunakan pembaris yang berskala tak boleh lukis secara freehand, tak boleh lukis secara bebas. Kena lukis menggunakan pembaris. Okey, cikgu ulang lagi sekali, kena lukis menggunakan pembaris. Okey. Jadi kita ambil pembaris kita, ukurlah berapa panjang dari hujung sini ke hujung sana, ukur macam ni. Okey, so kalau ikut yang cikgu buat ni adalah
7.9. So cikgu darablah dengan 2 sebab kita punya skala 1 cm sama dengan 2 Newton. So cikgu dapatlah dia punya daya. Kemudian kita nak tahu sudut. Nak tahu sudut pula, kita ambillah protektor kita. Okey, ambil protektor kita dan letaklah di hujung sini. Kita baca berapakah sudut di sini kelas. Berapa sudut di sini. Kita nak tahu sudut di sini Theta dia adalah di sini kelas. So ambillah kamu punya protektor tu untuk ukur berapakah sudut di sini. Okey, so kalau ikutkan protektor cikgu ni dia dalam 19. Okey, so 19 darjah. Okey. Ada yang ada soalan untuk yang soalan ni kelas? Boleh buat Segi 4 selari dia sepatutnya tak ada masalah sebab kamu tak perlu nak ambil kira ketertiban daya. Daya kamu tak perlu fikir nak tertib ke tak nak tertib ke apa ke, tak perlu, sambung je, lengkapkan sahaja segi 4 tu. Kalau yang segi 3 barulah kamu kena ikut tertib. Okey. Seterusnya kita pergi ke cikgu laju-laju Kalau ada soalan boleh terus tanya cikgu lah. Okey, kita pergi ke soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ini dia sedikit berbeza sebab daya dia ke sana dan dia nak kita gunakan kaedah segitiga. Okey, bila kaedah segitiga, ingat cikgu cakap daya mestilah tertib. Okey, daya mesti tertib. Maksudnya arah daya tu mestilah bersambung. Okey, kita ada F1 dan kita ada F2. Okey, so F2 kita 6 Newton dan F1 kita adalah 12 Newton lah. Okey, so untuk buatkan segitiga ini, yang pertama macam biasa kamu kena tentukan skala kan? Okey. Katakanlah kamu dah letaklah skala lah, dah letak skala semua. Okey. Pertama, lukis dulu F1. Okey, yang ni cikgu buat by hand dululah kat sini. Cikgu nak tunjukkan ketertiban. Tertib. Macam mana nak lukiskan daya yang tertib. Sebab apa? Masa cikgu sekolah dulu, cikgu susah nak faham daya tertib ni. So cikgu nak make sure kamu semua faham daya tertib tu nak lukis macam mana. Okey, lukis dulu F1. Okey, so F1 guna pembaris ni cikgu buat untuk tunjukkan kamu tertib daya. Okey, F1 kita ke sana. Okey, ni F1. Okey, kamu tengok arah dia ke sana kan? Okey, sekarang kita nak lukis F2. F2 dia ke sana. Ke hujung, ke bucu sana. Baik, oleh kerana kita nak tertib. Kita nak tertib, maksudnya kamu tengok ni S1 ni dia ke sana. Dia bergerak ke sana, jadi dekat hujung ni sambung untuk F2. Ini maksudnya daya tertib kelas. Di sini sudutnya adalah 60 darjah. Okey, kemudian daya paduan kita ambil daripada hujung ni, sambung ke sana. Ini adalah daya paduan kita. Oh cikgu, yang ni tak tertib pun. Daya paduan memang akan ke sana lah kelas. Okay, yang ini, dua daya ini sahaja mestilah dalam keadaan tertib. Okay, mesti dalam keadaan tertib. Yang S1, F2 mesti dalam keadaan tertib. Kalau kita tengok dalam buku teks kamu pun, dia ada tulis, okay, muka surat 6, situasi 4, nombor 2 tu. Dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukiskan daya F1 dan F2 mengikut tertib. Mengikut tertib. Tengok buku teks kita. Mana buku teks? Oh, salah. Okey, buku teks kita. Okey, yang ini kelas. Dia cakap kat sini. Dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut yang kita buat tadilah, lukiskan daya F1 dan F2 mengikut tertib. Maksud mengikut tertib ni, maksudnya dia mesti arah dia ni satu arah saja.
dia tak boleh berlawanan. Tak boleh lah kamu lukis. Mungkin kamu ada lukis macam ni kan. Macam ni F1. Lepas tu tiba-tiba F2 kamu tu ke sana. Sebab dalam soalan dia ke sana kan. So dia tak tertib dua ni. Dia tak tertib. So bila tak tertib tu dia salah lah. Dia mesti tertib. F1 dan F2 mesti tertib. Okay. So kita dah lukis yang ini. Ini 60 darjah. Kita punya theta adalah di sini. Okay. Ini jawapan yang kita nak tu, theta dia di sini kelas. Okay, so tengok jawapan cikgu. Okay, so ini adalah okay, cikgu tak ukur dia punya sudut lagi. Okay, so sudut kita adalah dalam berapa ni? 30. Betul ke? Theta kita 30. Okay, yang lain dapat jawapan macam mana? Okey, soalan 6 ni dia nak kira daya paduan kan. Dia tak perlukan arah. So kalau dia kata tak perlukan arah, jadi kita tak perlulah nak nyatakan theta dia. Okey, so kat sini jawapan cikgu adalah 10.2 Newton. Yang lain macam mana? Dapat berapa? Ada dapat yang sama ke dengan cikgu ke ataupun tidak? Kalau hampir-hampir tu kita kira betul lah. Okey, macam mana? Yang lain? Syafiq dapat berapa Syafiq? Cikgu tak ingat lah berapanya tu. Okay, so maybe kamu boleh dapat dalam 9. Ada yang dapat 9 ke? Ada masalah ke untuk soalan nombor 6 ni kelas? Ingat daya mestilah tertib. Kalau dia nak suruh kamu kira theta kita di sini. Okay. Okay, kalau kamu ni senyap je. Cikgu assume kamu faham lah Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni dia kata dua bot tunda menarik sebuah kapal besar dengan daya F1 sama dengan 4000 Newton dan F2 sama dengan 3000 Newton. Berapakah daya paduan dan arah tindakannya? Baik, kat sini dia tak bagi cara. Kamu boleh gunakan sama ada cara segi 4 selari ataupun kaedah segi 3. Okey, yang ini pun sama juga kaedah dia. Kalau kita nak buat segi 4 selari, yang pertama ataupun segi 3 tu, pertama mestilah kita tetapkan skala dahulu. Okey, so tetapkan skala dahulu. Katakanlah sebab ni 1000. Sebab ni 1000 kan. So bila beribu-ribu letaklah 1 cm sama dengan 1000 Newton. Kalau kamu sekecil sangat, kamu boleh gunakan 1 cm bersamaan 500 Newton. Okey, 100 Newton ke ataupun 1000 Newton boleh. Okey, so kita tengok dulu yang pertama kaedah segi 4 selari. Kalau gunakan kaedah segi 4 selari. Okey. So, tengok kat sini kita ada F2 dan juga F1 dan sudutnya adalah 50. Okay. Kalau kaedah segi 4 selari ni, kita tak perlu nak fikir sama ada daya tu tertib ataupun tidak. Jadi, kita buat je lah. Okay, F2 kat sini. Lepas tu kita ada F1. Okay, so kat sini 50 Newton. Okay, lepas tu kita lengkapkan kita punya segi 4 selari. Okay, dan kemudian daya kita adalah di tengah-tengah. Okay, ingat semua ni mestilah dikira secara pembaris. Okay, tak boleh freehand macam cikgu buat ni, tak boleh, mesti pembaris. So kat sini ni adalah F2. So F2 ni berapa tadi? 3000. Okey, jadi maksudnya kat sini 3 cm lah. Okey, kat sini F1 sama dengan 4000 Newton. So kat sini bersamaan dengan 4 cm. Okey, lepas tu ambillah pembaris, sukatlah berapakah F di sini. Dan kemudian mesti darab dengan 1000. Jangan dilupa. Okey.
Ataupun kita boleh guna kaedah yang kedua iaitu kaedah segitiga. Okey, ingat kalau kaedah segitiga kita mesti tertibkan dia punya daya. Okey. So kita lukis dulu F2 ke arah sini. Okey, F2. Kemudian F1 mesti tertib. So kat sinilah kita sambungkan dia kepada F1 kat sini. F1. Okay, so di sini adalah 50 darjah. Jadi daya paduan kita kat mana? Daya paduan kita di tengah sini. So ini adalah daya paduan kita. Okay, sudut kita di sini. Kalau soalan tu naklah. Kalau dia nak soalan, kalau dia minta sudut. Kalau dia tak minta sudut, kita hanya nyatakan F sahaja. So kat sini dia kata berapakah daya paduan dan arah tindakannya. Jadi kalau kita dah lukis, sebenarnya kita dah menunjukkan arah tindakan daya tersebut. Okey. So jawapannya adalah F sama dengan 2700 Newton. Okay, yang ni cikgu tak sempat buat, tak siap lagi. Okay, so kalau kita nak sambung boleh je ni ha. Okay, kamu letak dekat hujung, lepas tu pusingkan dia. Okay, letak macam tu. Okay, lepas tu kita ukurlah. Gariskan untuk F dia. Yang boleh dibuang ke dalam kasih lecture cair atau lancar yang dia rendah. So ni adalah F kita. Okay, so ambil pembaris, ukurlah berapa panjang dekat sini dan berapa sudut. Okay, sudutnya 29 darjah. Okay, dan kenapa 6,000. Okay, mungkin cikgu ada 6 macam salah sangat je. Okay, so macam ni segitiga. Dan ingat kelas, kalau kaedah segitiga, kamu tak boleh gunakan teorem Pythagoras tu. Bukan kaedah segitiga, salah. Kalau dia punya sudut bukan 90, kamu tak boleh gunakan kaedah teorem Pythagoras. Mesti gunakan kaedah ini. Okay, tak boleh gunakan teorem Pythagoras lah. Okey, seterusnya untuk soalan yang ke-8. Okey, kenapa dia jadi hitam? Okey, untuk soalan yang ke-8. Okey, soalan ke-8 dia kata soalan ke-8. Okey, lengkapkan rajah di bawah untuk menunjukkan arah daya paduan. Okey, kenapa dia jadi hitam? Okey, kita ada 4 dan juga 6. So ini lengkapkan sahaja jawapan kamu. Okey. Okey, so berapa jawapan yang kamu dapat? Ada siapa-siapa boleh bagi jawapan kat cikgu? Kenapalah cikgu punya ni jadi hitam? Okey, so dia ada 4 dan juga 9 Newton. Okay. 4 dan 9 dekat bawah ni ada 9. Sebab cikgu kena lukis dekat atas tu kan. Kalau tak nanti dia hilang dia punya. Okey, berapa jawapan yang kamu dapat? Siapa nak bagi jawapan kat cikgu? Tak boleh tunjuk lah kat sini. Okey, Azrul ada dapat tak berapa jawapan untuk soalan yang ke-8 ni? Yang boleh masuk dalam sini hanyalah lemah saja. Lemah atau asam. Okey, sebatian pelarut organik. Dia tanya, kenapa pelarut organik tak boleh? Ini saiz ketentuan berbelakang pelarut organik contohnya. Okey, okey dah dapat dah. Okey, so kat sini kalau kita nak lengkapkan rajah di bawah untuk menunjukkan arah daya paduan, dia dah tunjukkan dekat kita F ni dah ada satu dan daya yang kedua pun dah ada dan daya dia pun sudah mengikut tertib.
Jadi bila daya sudah mengikut tertib, maka kita bolehlah gariskan sahaja. Macam mana nak garis ni? Bahan seseorang mikrob dan bangkai haiwan. Buat eksperimen tikus. Okay, so make sure kamu guna pembaris. Okay, dan Bahan buangan radioaktif. okay, lukiskan barisan dari sana ke sana lah. Okay, so dapatkan berapakah kat sini dia guna saya inci. Saya ambil je. Okay, so ambil garisan dan lukiskan. Ambilkan pembaris kamu dan lukiskanlah. Okay, kemudian macam biasa lengkapkan kamu punya arah. Okay, ni adalah arah daya paduan. Okay, so nanti cikgu harap kamu boleh jawab kat sini. Ini cara yang betul lah. Okay, so ada apa-apa soalan kelas sebelum kita masuk ke yang seterusnya? Okay. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita terus kepada tajuk kita hari ini iaitu daya paduan pada objek dalam pelbagai gerakan. Okay, so kat sini kita dah belajar hari tu kita dah belajar macam mana daya nak kirakan daya paduan. Daya paduan ni adalah daya tunggal yang bertindak ke atas satu-satu objek bila ada banyak daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okay, so hari ni kita nak tengok apakah daya-daya yang ada pada satu-satu objek dalam pelbagai keadaan dan macam mana kita nak mempadukan, kita nak kirakan daya paduan ke atas objek itu bila ada banyak sangat daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okay. Daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Maksudnya kita nak tengok macam mana daya paduan itu berdasarkan keadaan gerakan objek tersebut lah. Okay, pertama kamu kena tahu dulu apakah itu gambar rajah jasad bebas. Gambar rajah jasad bebas. Gambar rajah jasad bebas suatu objek ialah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu. Itu maksudnya gambar rajah jasad bebas. Kalau cikgu suruh kamu lukis gambar rajah jasad bebas, maksudnya kamu kena lukis satu gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu. Jadi kita kena labelkanlah setiap daya yang bertindak. Secara umumnya daya ni kita boleh kenal pasti daya yang bertindak ke atas, ke bawah, ke kanan dan juga ke kiri. Itu secara umum lah. Kebanyakan objek akan ada daya ke atas, daya ke bawah, daya ke kanan dan juga daya ke kiri. Namun ada beberapa daya yang kita boleh abaikan berdasarkan keadaan ataupun gerakan objek tersebut ataupun situasi objek tersebut tu berada di situasi mana ataupun keadaan mana, dia pegun ke, dia bergerak ke, dia turun bukit ke, dia naik bukit ke, dia naik ke atas ke. Semua tu mempengaruhi apakah daya yang kita boleh abaikan dan juga yang kita boleh gunakan. Okay. Contoh kita tengok rajah 1.3 dulu. Ya, ini menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi senaskah buku di atas meja. Okay, bila kita letakkan sesuatu barang di atas meja kita, ada dua daya yang bertindak di situ, iaitu berat buku yang sentiasa ke bawah, okay, W, weight, okay, dan kita ada R ke atas, iaitu tindak balas normal daripada meja. Kamu dah belajar daya ini, daya normal masa di tingkatan 2, kamu dah belajar daya normal. Daya normal ni sebenarnya adalah daya yang sentiasa bertindak ke atas. Dia memang sentiasa bertindak ke atas. Tak ada daya normal ke bawah.
Daya normal yang ke atas disebab apabila sesuatu objek tu bersentuhan dengan satu-satu permukaan. Contoh buku ni dia bersentuhan dengan meja ni kan, dan buku tu adalah pegun, dia duduk statik sahaja, dia tidak bergerak. Jadi bila dia bersentuhan, satu dia bersentuhan, yang kedua dia adalah pegun. So bila dua keadaan ini, maka adalah daya normal yang bertindak ke atas buku tersebut. Okey, berat buku ke bawah, daya normal ke atas. Okey, ni untuk objek yang pegun di atas meja. Okey, Rajah 1.4 pula menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi sebuah beg di atas satah condong. Okey, di atas satah condong. Okey, sebabkan dia sengit kat situ kan. Kamu tengok beg tu dia sengit. Walaupun beg tu sengit, tapi berat beg sentiasa ke bawah. Memang sentiasa ke bawah lah, dia tidak ada sengit ke. Tak ada tiba-tiba dia ikut. Dia tak boleh jadi macam ni lah. Dia takkan W ni takkan macam ni. Dia takkan macam ni. Dia memang sentiasa 90 darjah ke bawah. Darjah 180 darjah ke bawah lah. Sebab apa? Graviti sentiasa ke bawah kan. Dia sentiasa lurus je graviti tu. So berat adalah disebabkan oleh daya tarikan graviti. Kemudian kita ada N, tindak balas normal daripada penahan. Sebab beg ni dia bersentuhan dengan penahan yang warna hijau ni. Jadi ada satu daya normal ke sana. Lepas tu dia ada satu lagi R, tindak balas normal juga daripada permukaan satah condong. Oleh kerana beg ni pun dia bersentuhan dengan yang satah condong dekat bawah ni. Jadi ada satu lagi daya normal yang ke atas macam tu. Okey. Boleh? So bila je dia bersentuhan, bila je dia pegun, mesti ada satu daya normal atau tindak balas normal daripada permukaan tersebut. Okey, mesti ada satu tindak balas normal daripada permukaan yang bersentuhan. Contohnya macam kita duduk atas kerusi. So kita badan kita bersentuhan dengan permukaan kerusi, maka ada satu daya normal. Kita letak beg kita atas meja. So beg tu bersentuhan dengan permukaan meja, maka ada satu daya normal yang bertindak ke atas disebabkan oleh beg itu bersentuhan dengan meja tersebut. Okey. Apabila mempertimbangkan kesan daya paduan ke atas satu objek, yang tadi kita kenal pasti daya apa yang ada pada sesuatu objek. Sekarang kita nak pertimbangkan daya paduan ke atas sesuatu objek. Gambar rajah jasad bebas bagi jasad itu sahaja yang perlu dilukis. Okey, contoh kamu tengok. Okey, gambar rajah 1.5, gambar rajah jasad bebas bagi trailer dan roket yang sedang bergerak. Yang tadi tu objek dia pegun kan? Sekarang ni dia bergerak. So bila dia bergerak, dia akan ada daya tarikan sebab dia ada arah gerakan ke sini, dan kita ada daya geseran ke belakang, ke arah yang berbeza. Sebab daya geseran ni sentiasa menentang pergerakan. Okey, kita ada juga tindak balas normal dan juga berat trailer. Tapi kedua-dua ni kita tak perlu ambil kira sebab dia bukannya bergerak ke atas kan, dia bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Jadi bila kita nak kira daya paduan, kita hanya ambil daya tarikan dan juga daya geseran. Okey, sama dengan roket ni kita tengok. Kita ada 3 daya yang bertindak, iaitu tujuan inji roket, berat roket dan juga rintangan udara. Rintangan udara ni kelas dia akan dipengaruhi oleh arah tujuan injin roket. Kalau tujuan injin roket tu ke atas, maka rintangan udara mestilah ke bawah. Kalau tujuan injin roket tu ke kanan, rintangan udara tu dia akan ke kiri. Dia sentiasa melawan. Sebab tu nama dia rintangan. Dia sama macam daya geseran. Daya geseran ni dia akan menentang pergerakan. Kalau daya tarikan, kalau daya tarikan tu ke kanan, maka daya geseran akan ke kiri. Sentiasa berlawanan arah. Okey? Okey, cikgu harap kamu tak keliru dan kamu faham label-label yang kita dah belajar hari ni. Kita ada W untuk berat, kita ada R untuk tindak balas normal,
dan kita ada juga N untuk tindak balas normal. So kamu kena ingat dia punya simbol-simbol ini juga. Okay. Dan daya-daya yang bertindak ni berbeza mengikut keadaan. Kalau objek tu pegun, kalau objek tu bergerak ke atas ataupun bergerak ke kanan, semua tu daya-daya dia dipengaruhi. Okay, contoh kalau kita tengok kan, buku ni dia tak ada pun daya ke kanan dan juga daya ke kiri. Sebab apa? Sebab dia pegun. Dia duduk statik je kat situ. So tak ada apa-apa daya lain yang bertindak ke kanan dan juga ke kiri. Okay. Tapi oleh kerana trailer ni dia bergerak, jadi dia adalah daya ke kanan dan juga daya ke kiri. So daya-daya ni semua dipengaruhi oleh keadaan ataupun situasi objek tu berada macam mana. Okay. Kalau roket ni pula, kita tak ada pun daya ke kanan ataupun daya ke kiri. Sebab apa? Sebab roket ni dia bergerak ke atas. Jadi daya ke kanan, daya ke kiri tu tak ada. Itu maksudnya dia kata daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. So keadaan gerakan objek tersebut memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan arah daya ataupun apakah daya-daya paduan yang wujud. Daya-daya yang wujud yang bertindak ke atas objek tersebut. Okey. Hukum gerakan Newton kedua boleh diungkapkan sebagai F sama dengan MA. Okey, yang ni kita dah belajar kan? Yang ni pun kita dah belajar, yang kita pun sudah buat lah. Okey, so kita tengok kalau objek berada dalam keadaan pegun, objek tu tidak bergerak. Kamu lihat sekarang objek ni pegun. Maksudnya A dia kosong lah, A sifar dan juga B sama dengan sifar. Okey, berat daya, berat kereta W sama dengan tindak balas normal R. Maksudnya yang ke bawah saja dan ada satu daya ke atas sebab kereta tu bersentuhan dengan jalan. So ada satu daya normal ke atas ataupun tindak balas normal yang bertindak ke atas. Okey. Daya paduannya adalah sifar. Sebab apa sifar? Sebab kita gunakan F sama dengan MA kan. Jadi oleh kerana A ni dia dah sifar, jadi F sama dengan sifar lah. Sifar Newton. Okey. Apabila objek bergerak dengan halaju seragam, halaju seragam D tak sama dengan sifar, tapi A sama dengan sifar. Okey. A sama dengan sifar. Okey, bila A sama dengan sifar, maka daya paduan masih lagi kosong. Sebab kita gunakan F sama dengan MA. So bila kita gunakan F sama dengan MA dan A adalah sifar, maka F sama dengan sifar Newton. Okey. So halaju adalah malar atau tidak berubah. Maksudnya kereta tu tidak memecut lah. Dia berjalan, dia bergerak tu sama je. Halaju dia malar. Kalau dia buat 80 darjah, 80 km per jam, 80 je, dia tidak memecut. Okey. Jadi berat kereta sama dengan tindak balas normal R. Okey, yang ni ke atas satu ke bawah, satu ke atas. Okey. Tujahan enjin sama dengan seretan FR. Tujahan enjin T maksudnya yang ke depan, daya yang ke depan sama dengan daya ke belakang. So bila kita tambah, dia jadi sifar. Sebab dia sama. Okay, contoh tujahan enjin ni adalah dalam 50 Newton. Seretan juga adalah 50 Newton. So bila kita kira daya paduan F sama dengan 50 Newton, tolak 50 Newton, so kita akan dapat sifar Newton. Okey. Tujahan enjin tu maksudnya daripada enjin tu lah, enjin tu yang bawa kereta tu bergerak kan. Okey. Okey, seterusnya objek bergerak dengan pecutan seragam. Bila pecutan seragam, pecutan tu ada tapi dia seragam. Jadi kita tak bolehlah kata daya paduan tu dah sifar kan, sebab A-nya ada, A tu bukan sifar. Jadi bila A bukan sifar, maka daya paduan bukanlah sifar. Okey, berat daya masih lagi sama dengan tindak balas normal sebab kita tak ubah pergerakan, kita tak ubah daya ke atas atau ke bawah, tapi kita ubah daya ke kanan dan juga ke kiri.
Jadi daya yang ke atas dan ke bawah tu tidak akan mempengaruhi daya paduan kita lah. Okey. Jadi berat kereta masih sama dengan tindak balas normal R kita. Okey. Tapi tujahan enjin lebih besar daripada seretan. Kenapa? Sebab dia bergerak ke depan. Dia bergerak ke depan. Jadi kita tahu enjin ni daya dia ke depan. Okay, dia bertindak ke depan. So bila dia bergerak ke depan, tujahan enjin ke depan. Arah daya juga ke depan. So bila arah gerakan sama dengan arah tujahan enjin, bermaksud tujahan enjin tu lebih besar daripada seretan FR yang ke belakang. Jadi daya paduannya sama dengan E tolak R. Betul tak? Ni kita dah belajar kan? Sebabkan satu ke kanan, satu ke kiri. So kanan tolak kiri. Macam biasa, tak ada masalah, tak ada beza pun, sama je. Cumanya kat sini dia perkenalkan kepada kamu istilah tujahan enjin dan juga seretan serta tindak balas normal. Itu je. Balik-balik benda yang sama. So apa yang kita belajar hari tu minggu lepas adalah asas. Kanan tolak kiri, kanan tambah kanan, kiri tambah kiri dan sebagainya. Yang hari ni dia lebih masuk kepada situasi yang sebenar. So situasi kita adalah kereta lah yang bergerak. Okay, oleh kerana daya tujahan ke depan itu lebih besar, maka untuk daya paduan dia kita tolaklah. Daya tujahan tolak kepada daya seretan. Seretan ni yang berlaku pada tayar lah. Bila tayar tu bersentuhan dengan jalan raya, maka dia ada geseran. Okay, dia ada geseran antara tayar dengan jalan raya. So daya geseran itu terhasilnya daya geseran lah. So daya geseran itu akan menghasilkan seretan. Dia akan tarik kereta tu ke belakang. Dia akan tak nak bagi kereta tu bergerak. Okey. Baik, ada soalan setakat ni kelas? Okey, boleh faham Kalau terlalu laju ke apa ke, kamu boleh bagi tahu. Boleh tanya cikgu sekarang. Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Okey, kita teruskan kalau tak ada apa-apa. Baik, hari ni kita nak buat lembaran kerja 1.4. Okey, sekarang kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan, jisim dan juga pecutan. Okey, ni sebenarnya lebih kurang je yang kamu dah buat, yang pedati-pedati tadi tu. Cuma yang ini lebih complicated dan kita masuk kepada lebih banyak situasi lah. Yang kita buat pedati-pedati tu dia hanya ke tepi ke kanan ke kiri macam tu kan. Okey, yang ini dia lebih kompleks. Kita melibatkan daya yang ke atas, daya ke bawah, daya ke kanan dan daya ke kiri. Okey, kita tengok dulu contoh yang pertama. Darjah 1.7 menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2 kg yang sedang jatuh dengan pecutan 9 meter per saat. Okey. So dia dah bagi M sama dengan 2 kg dan kita ada A sama dengan 9.0 ms negatif 2. Okey. Okey. Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Okey. So bila dia suruh lakarkan rajah jasad bebas, dalam kepala kita apa yang kita nak lukis adalah buah kelapa tu dan apakah daya yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut. Okey. So jawapannya kita tengok. Daya yang bertindak ke atas buah kelapa ialah berat dan rintangan udara. So berat sentiasa ke bawah, sebab itulah dia jatuh kan, sebab adanya graviti yang menarik ke buah kelapa tersebut. Dan daya graviti dalam situasi ini adalah berat. Okay. So berat sentiasa ke bawah dan kita ada rintangan udara yang sentiasa bertindak melawan berat tersebut, arah pergerakan. Jadi buah kelapa ni dia ke bawah. Okay, arah gerakannya adalah ke bawah.
So bila dia arah gerakannya ke bawah, maka rintangan udara ke atas lah, sebab rintangan udara ni akan menentang gerakan buah kelapa tersebut. Okey. Soalan B, hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut. Okey, ni senang je. Kita dah belajar kan? Kita gunakan rumus F sama dengan MA. So M kita dah ada. M sama dengan 2 kilogram. Dan A kita sama dengan 9. MS negatif 2. Jadi darab je lah. 2 darab 9, so 18 Newton. Okey, cikgu rasa yang ni tak ada masalah kan? D tak ada masalah. Okey, C. Nyatakan arah daya paduan tersebut. Okey. Oleh kerana kita dapat apa? Positifkan dan kita tahu buah tu adalah bergerak ke bawah. Tak ada buah kelapa jatuh ke atas kan? Buah kelapa jatuh ke bawah. So, jadi arahnya adalah ke bawah. Okey. Arah dia ke bawah. Okey, soalan D pula dia cakap berapakah magnitud rintangan udara? Oh, sekarang dia nak suruh kita kira R pula. Nak suruh kita kira R ni. R ni berapa? Yang bertindak ke atas buah kelapa, kita nak kira R. Okey. So dalam situasi ni kita lihat W ke bawah, R tu ke atas. Jadi kita kira paduan daya yang bertindak ke atas buah kelapa ini. Okey, so paduan daya kita F. Okey. So paduan daya kita F sama dengan W tolak R. Okey, boleh faham tak? Ni kelapa, buah kelapa kita. Buah kelapa, okey, buah kelapa. W bertindak ke bawah. Kita ada R yang bertindak ke atas. Okey. Dua-dua ni adalah daya. Okey, kedua-duanya adalah daya. Dia nak tahu berapakah R ini. Kita tahu W sebab W sama dengan mg. Okey, kita tahu kan? Kita dah belajar di tingkatan 4 tahun lepas, kita tahu W sama dengan mg. Jadi kita nak tahu berapalah R ini. So R ini sebenarnya adalah daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa ini kelas. Ingat kan? Kita dah belajar kan? Daya paduan adalah daya tunggal yang bertindak ke atas objek itu bila ada banyak-banyak daya. So sekarang ni buah kelapa ni ada dua daya yang bertindak, iaitu W dan R. Dua-dua ni dalam arah yang berbeza. Jadi F daya paduan sama dengan W tambah negatif R. Kenapa negatif cikgu R ni? Sebab R tu dia bertindak ke atas. Dia bertindak melawan arah W. Okey? Jadi inilah daya paduannya W tolak R. So oleh kerana kita dah tahu dah F sama dengan 18. Mana datang 18 ni? Di sini kelas, di soalan B tu kita dah kira. Jadi kamu nampak tak kat sini? Kita nak kira daya paduan, kita ada dua cara. Yang pertama, kita gunakan F sama dengan MA. Dan yang kedua, kita gunakan F sama dengan F1 tambah F2. Dua-dua boleh digunakan. Masa minggu lepas kita belajar F sama dengan F1 tambah F2 sahaja. Sebab apa? Kita tak diberi pecutan. Jadi kita tak boleh guna rumus yang pertama. Sekarang kita dah diberi pecutan. Jadi kita boleh guna rumus yang pertama ini. Dalam masa yang sama juga, kita nak tahu daya lain. Berapakah daya yang lain ini? Jadi kita boleh gunakan kedua-dua rumus ini untuk mendapatkan daya yang kedua. Okey? So, cikgu harap kamu faham kenapa dia negatif dan kenapa F sama dengan W tolak R. F kat sini adalah daya paduan. Okey, ini adalah daya paduan. Dan W adalah berat, daya yang pertama, dan R adalah tindak balas normal.
Okey, cuma cikgu nak bagi tahu kamu, kalau dia pasangan daya ni dia mesti atas mesti pasangan dia bawah. Kalau kanan pasangannya kiri. Kamu tak boleh buat atas dengan kanan, atas dengan kiri. Bawah dengan kanan, bawah dengan kiri tak boleh. Dia mesti yang bertentangan. Okey, mesti bertentangan dekat yang atas dengan yang bawah. Kalau yang kanan dengan yang kiri. Kanan-kanan boleh, kiri-kiri boleh, kanan-kiri boleh. Atas-atas ataupun bawah-bawah ataupun atas bawah. Tak boleh atas kanan. Tak geng. Dia mesti mesti apa yang kita panggil? Selari macam tu lah. Dia mesti selari macam tu Okey. Boleh? Soalan yang contoh yang pertama. Ada soalan? Kalau tak ada, kita bergerak lagi ke lift. Yang lift ni lagi susah. Okey, nanti kita cuba buat yang lain. Soalan lain. Okey. Boleh Okey, so kita dah belajar dua rumus untuk daya paduan Yang pertama F sama dengan MA dan F sama dengan F1 tambah F2. Okay. Contoh kedua. Seorang penumpang berjisim 60 kg. Okey, dia bagi tahu M sama dengan 60 kg. Berada di dalam sebuah lift. Okey, lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat dan simbol R untuk tindak balas normal daripada lantai lift. Okey, so ni jawapannya lah R ke atas, W ke bawah. Ingat, berat sentiasa ke bawah. Berat sentiasa ke bawah kelas. Berat sentiasa ke bawah. Okey. Kenapa kita tak bagi ke kanan dan ke kiri? Sebab tak ada kaitan. Dia bukannya bergerak ke kanan, bukannya bergerak ke kiri, tapi dia bergerak ke bawah ataupun ke atas. Kita naik lift kan kita pergi bawah dengan atas je kan? Tak ada lift kita pergi kanan kiri. Kita pergi lift naik atas ataupun lift turun ke bawah. Okey. Hitungkan magnitude tindakan balas. Tindak balas normal. So dia nak tahu R ni berapa apabila lift tu dalam keadaan pegun. Maksudnya kita naik lift tu kita tak bergerak. Kita tak naik atas atau tak naik bawah. Kita duduk je dalam lift tu, kita tutup pintu. Lepas tu lift tu tak bergerak lah. Dia tak bergerak ke atas ke bawah. Dia pegun sahaja. Kemudian yang situasi kedua, yang ni situasi pertama. Situasi kedua bergerak ke atas. Okey, lift tu naik ke atas dengan pejutan ini. Kemudian bergerak dengan halaju seragam. Ingat tadi, bila halaju seragam maksudnya A adalah sifat. Okey. Okey, so A tak ada masalah Gambar rajah jasad bebas tak ada masalah. Ingat sebab dia bergerak ke atas ke bawah sahaja. So kita hanya ada daya ke atas dan daya ke bawah sahaja. Okey, B kita tengok dalam keadaan pegun. Daya sama dengan kosong. Kenapa daya sama dengan kosong bila keadaan pegun? Sebab bila keadaan pegun bermaksud A adalah sifar. So bila A adalah sifar, kita tahu F sama dengan MA. Jadi A ni sifar, maka F adalah sifar. Okey. So bila F sama dengan sifar, kita ada rumus yang kedua kan, iaitu kita ada rumus kita yang kedua iaitu F sama dengan F1 tolak F2. Betul tak? Yang ni kan? Yang ni 1, yang ni 2. Okey. So kita ada F1 dan kita ada F2. So F1 kita apa dia kelas? F1 kita W dan F2 kita adalah R. Maksudnya W tolak R. Betul tak? Okey, sekarang ni oleh kerana F ni adalah sifar, maka bila F ni adalah sifar, kita pindahkanlah R ni ke sebelah sana. So kita dapatlah R sama dengan W. So inilah datangnya R sama dengan W tu. So W sama dengan MT. Kita masukkanlah nilai M60, G9881, dapatlah jawapan. Okey, boleh kelas? Ingat daya paduan kita ada dua rumus. Kita ada dua rumus kelas daya paduan.
kita ada F sama dengan MA dan kita ada F sama dengan F1 tambah F2. Okey. Okey. Boleh kelas? Okey, seterusnya kita tengok bergerak ke atas. Bergerak ke atas dengan pecutan 1.2. Okey, so A kita ada A dah sekarang. Okey, A kita sekarang ke atas. Okey, A kita ke atas. Dia nak tahu R dia nak tahu R ni kelas. Dia nak tahu R. Jadi F sama dengan MA. Okey, F sama dengan MA. Okey, F sama dengan MA ni tak ada masalah ni boleh faham. Okey, R tolak W. Kenapa pula R tolak W? Tadi W tolak R. Sekarang R pula tolak W. Sebab kita sekarang ni daya tu bertindak ke atas. A kita ke atas. Bila A ke atas, dia sama arah dengan R. R ke atas kan? A pun ke atas. Jadi bila A ke atas, R ke atas, maksudnya dia bergerak ke atas, maksudnya R tu lebih besar daripada W. Jadi R tolak W sama dengan MA. So masukkan dalam nilai W yang kita dah kira dekat B1 tadi. Kira macam biasa, dapatlah nilai R. Okey. Kenapa R tolak W? Sebab A pecutan tu, lift tu bergerak ke atas. Jadi bila dia bergerak ke atas, sama arah dengan R. R ke atas, lift pun bergerak ke atas. So bila lift bergerak ke atas, R pun ke atas, maksudnya R lebih besar daripada W. Berat tu. Okey. Yang ketiga, bergerak dengan halaju seragam. Okay, bila bergerak dengan halaju seragam, ingat dia bagi V V sama dengan 8.0 ms negatif 1. Seragam, halaju seragam bermaksud pecutan adalah sifar. So bila pecutan sifar, kita tahu F sama dengan MA. So A tu dah sifar, jadi F adalah sifar Newton. Okay, so bila F sama dengan sifar Newton, samalah juga. F kita dah tahu kan, F sama dengan W tolak R. Okay, jadi R sama dengan W. So R sama dengan W, dapatkanlah. Macam itulah, samalah dengan soalan nombor 1. Okay, boleh? Cikgu tahu lift ni dia agak sukar sedikit. Okay, kita ada soalan modul ke? Okay, dalam modul yang cikgu bagi tu, dia sudah bagi tahu macam mana nak dapatkan bacaan penimbang dalam 3 kes. Dalam 3 kes. Kita ada yang ini. Apa ni? Yang pertama, kes yang pertama, lift dalam keadaan pegun. Okay. Atau bergerak dengan halaju seragam. Maksudnya apa? A sama dengan sifar. Sifar meter per saat. Okay. Oleh kerana A sama dengan sifar, maka F sama dengan MA dan sama dengan sifar lah. Sebabnya A adalah sifar. Okay. Kita tahu juga F sama dengan W tolak R. Okay, tapi oleh kerana F ni adalah sifar, okay, jadi kita akan dapat R sama dengan W. So kita pindahkan R ke sebelah sana. Oleh kerana R ni dia negatif, bila pindah ke sebelah sana dia jadi positif. Dia tolak kan, so pindah sebelah sana jadi tambahlah, dia jadi positif. Okay, kes kedua, lift bergerak ke atas. Okay, bergerak ke atas. Jadi bila bergerak ke atas, okay, maksudnya R adalah positif. W adalah negatif. Okay. Sebab apa? Sebab bila dia bergerak ke atas, pecutan ke atas, R pun ke atas. Dua-dua ke atas. So dia sama arah. So bila dia sama arah, dia maksudnya nilai dia lebih besar lah. Okay, jadi
kita gunakan F sama dengan R tolak W. R tolak W. Kita tahu F sama juga dengan MA. Jadi R sama dengan MA tambah MG. Okay, ingat kita ada dua rumus F kan? Okay, F sama dengan MA dan juga F sama dengan F1 tambah F2. Okay. Yang ketiga, lift bergerak ke bawah dengan pecutan A. Okay. Bila bergerak ke bawah pecutan A, maka dia sama arah dengan W kan? A sekarang ni dah sama arah dengan W. Jadi F sama dengan W tolak R. Sebab W lebih besar daripada R. Macam yang tadi, R tolak W sebab dia bergerak ke atas. Dia bergerak ke atas maksudnya R lebih besar daripada W. Bila dia bergerak ke bawah, W lebih besar daripada R. Jadi F sama dengan W tolak R. Okay, oleh kerana kita ada dua rumus F sama dengan MA dan juga F sama dengan F1 tambah F2. So, kita sekalikanlah. So, kita dapat R sama dengan MG tolak MA. Okay, so ada tiga keadaan untuk lift. Masih gunakan yang sama sahaja sebenarnya. Okay, boleh Okay. Okey, kalau tak ada masalah, kita terus ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni adalah troli. So kalau kamu perhatikan, kita boleh ada tiga situasi lah untuk soalan daya paduan ni. Yang pertama tadi gerakan jatuh bebas. Buah kelapa tu gerakan jatuh bebas kan? Kita dah belajar gerakan jatuh bebas. Yang kedua adalah lift. Dan yang ketiga adalah soalan berkaitan dengan troli. Okey. Raja 1.10 menunjukkan sebuah troli berjisim 1.2 kg. Okey, troli ni jisim dia 1.2 kg. Di atas meja ditarik oleh sebuah pemberat melalui sebuah takal. Troli itu bergerak. Okey, troli itu bergerak ke arah sini dengan pecutan A sama dengan 4.0 ms-1 dan menentang geseran. Okey, geseran ke belakang Geseran adalah ke belakang. Ini geseran. Geseran dia adalah 6.0 Newton. Ingat kelas, geseran dia sentiasa arahnya berlawanan daripada arah gerakan. Kalau arah gerakan tu ke kanan, maka geseran mestilah ke kiri. Okey. Lakarkan gambar raja jasad bebas bagi troli dan pemberat. Okey. Lakarkan gambar raja jasad bebas bagi troli dan pemberat. Gunakan W sebagai berat troli, R tindak balas normal ke atas troli, FR daya geseran yang menentang troli, T tegangan benang dan B berat bagi pemberat. Okay, kita lihat soalan dia, jawapan dia. Okey, so R ke atas macam biasalah. Sebab apa ada R? Sebab troli ni bersentuhan dengan meja. Kemudian kita ada W, berat sentiasa bertindak ke bawah. Kemudian kita ada FR. Okey, FR ni adalah geseran. Okey, FR adalah daya geseran. Okey, dan kita ada T, tegangan benang. Kita tengok ada dua T kelas. Satu T ke sana, satu T ke atas. Sebab apa ada dua tegangan tali? Sebab satu tegangan tali untuk troli, satu lagi tegangan tali untuk pemberat. Okey, dua-dua macam ni. Walaupun tali tu bersambung, tapi sebenarnya tali yang sambung dekat pemberat tu dia mestilah nak menampung pemberat tu kan. Dan tali yang satu lagi tu, benang dia yang satu lagi tu untuk supportkan troli ni. So kita ada dua tegangan benang kita panggil. Okey, tegangan benang dalam arah yang berbeza kelas. Okey, dan kita ada B untuk berat. Yang ini lagi banyak daya yang kita kena fikirkan. Okey. Soalan B, bandingkan berat troli dengan tindak balas R. Okey, dia suruh bandingkan. Baik, jawapannya adalah berat troli sama dengan tindak balas normal.
Kenapa sama kelas? Sebab troli ni bukan bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Jadi samalah bila dia tak bergerak. Maksudnya pergerakan ke atas ke bawah tu tak ada. Dia tak bergerak ke atas ataupun tak bergerak ke bawah. Dia pegun sahaja ke atas ke bawah tu dia pegun. Jadi berat troli sama dengan indak balas normal. Okay, sebab dia bukannya bergerak ke atas ke bawah tapi dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Okey, jadi kita tak ada. Jadi berat troli tu samalah dengan tindak balas normal. Macam buku kita dekat atas meja. Berapa tindak balas normal yang bertindak ke atas buku tu? Adalah sama dengan berat buku tersebut. Okey. T, hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli. Okey, troli sahaja. So dia nak troli sahaja. Okey. Troli. Okay, troli kita. So kita gunakan, ingat tadi kelas kita ada dua rumus untuk daya paduan kan. Kita ada F sama dengan MA. Betul lagi sekali. F sama dengan MA dan F sama dengan F1 tambah F2. F1 tambah F2 ni maksudnya tambah semua daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okey, sekarang ni kita ada pecutan untuk troli. Kita ada GSIM untuk troli. Jadi kita gunakan F sama dengan MA. Tak perlu guna F1 tambah F2. Sebab kita dah ada pecutan dan kita ada GSIM troli. Jadi teruslah gunakan F sama dengan MA. So kita dapat 4.8 Newton. Okey. Hitungkan tegangan benang yang menarik troli. Okey, sekarang ni baru kita boleh guna yang rumus ni pula. Sebab apa? Sebab dia nak tahu tegangan benang yang menarik troli tersebut. Okey, kita dah tahu dah daya paduan sama dengan 4.8. Mana datang ni? Dari soalan C. Okey, jadi F sama dengan T tolak FR. F ni apa? F ni adalah daya paduan. Mana datang ni? Okey, kamu tengok yang bahagian troli ni saja kelas. Okay, tengok yang ni saja, tengok area ni saja. Dia nak troli saja kan? Okay, dia nak troli saja. Tengok yang bahagian yang cikgu buat warna merah ni. Okay. R dengan W kita tak perlu dah ambil kira. Sebab apa? R dengan W ni dia ke atas dan ke bawah. Kita nak tegangan tali kan? Kita nak tegangan tali ni. Okay, kita nak tegangan tali. Kita nak berapa tegangan tali ni berapa? So tegangan tali ni pasangan dia adalah FR, bukan pasangan dia R dengan W. Jadi R dengan W tu tak perlu lagi ambil kisar, biar je. Okey, jadi kita belajar kan F sama dengan F1 tambah F2. So tak kelas, kita belajar F sama dengan F1 tambah F2. So F kita sama dengan T tolak FR. Sebab apa T tolak FR? Bukannya FR tolak T. Sebab T ke kanan. Kanan positif kan? FR tu ke kiri. Jadi dia negatif. Jadi T tolak FR. Soalan nak apa kelas? Soalan nak T. Jadi kamu nak T, kamu susunlah semula. So pindahkan FR ke sebelah sana. Oleh kerana FR ni negatif, bila dia melintas sama dengan dia jadi positif. So T sama dengan F tambah FR. Okay, so F kita 4.8, FR kita 6. Jangan tanya cikgu FR tu 6 dapat mana? Memang dah diberi dalam soalan. Okay, so kita dapatlah 4.8 tambah 6, dapatlah 10.8 Newton. Okay, kalau soalan tu cikgu, kalau dia nak tegangan benang untuk bahagian pemberat, kamu tengoklah bahagian ini saja. Abaikan yang bahagian troli. Tengok soalan. Kalau soalan nak bahagian troli, kira troli, bahagian troli sahaja. Daya paduan, apa daya yang bertindak kepada troli tersebut. Kalau dia nak bahagian pemberat, fikirkan bahagian pemberat sahaja. Okey? Soalan E, berapakah GSIM bagi pemberat? Okey. So kat sini dia nak tahu GSIM pemberat Okay, GSIM pemberat, kita tahu ada satu rumus yang menggunakan GSIM. Okay, ada satu rumus yang menggunakan GSIM iaitu F sama dengan MA.
So kita gunalah dulu F sama dengan MA. So AM, M yang kita nak tahu. Pecutan pemberat 4. Mana nak dapat 4 ni cikgu? Ada diberi dalam soalan. Pemberat kita bergerak dengan pecutan 4. Okey. Troli bergerak dengan pecutan 4. So pemberat pun dia bergerak dengan pecutan 4 lah. Sebab dia mestilah bergerak sama kan. Troli tu ke bawah, so pemberat pun ke bawah lah. Takkanlah tiba-tiba troli tu ke bawah, pemberat tu ke atas, macam pelik. So dia mesti ke bawah samalah. So pecutan dia sama. Okay, jadi kita dapatlah 4M. Okay, B sama dengan mg. B ni apa pula? B adalah berat. Ni kan? Berat untuk pemberat tersebut. Ni yang kita buat ni. B kat sini. Okay, B mewakili pemberat ni. B adalah berat bagi pemberat. Okay, so kita dapat 9.81M. Sebab kita tak tahu GSIM. Okay, GSIM ni kita tak tahu. Sebab kita nak GSIM lah kan. Soalan dia nak GSIM. Okay, so F sama dengan BT. Cikgu dah cakap tadi kan. Kita tengok kepada, sebab dia nak bahagian pemberat sahaja. Jadi kita tengoklah pemberat ini sahaja. So pemberat ni F sama dengan B tolak T. Kenapa bukan T tolak P? Sebab pemberat ni bergerak ke bawah. Sama macam lift tadi kan. So bila dia bergerak ke bawah, maka B lebih besar. Jadi B tolak T. Okay. So B tolak T, masukkanlah nilai. F tadi kita dah kira sama dengan 4M. B sama dengan 9.81M. T sama dengan 10.8. Mana datang 10.8 ni daripada soalan B. Okey, lepas tu kamu kiralah, kira. Maka dapatlah M sama dengan 1.86 kilogram. Okey, boleh kelas? Jadi ingat, kalau untuk troli dengan pemberat ada tegangan tali ni, kamu mesti tengok soalan. Kalau soalan tu dia nak tanya dekat bahagian troli, fikirkan troli sahaja. Kalau dia nak tahu tentang pemberat, fikirkan bahagian pemberat sahaja. Jangan ambil kisah tentang benda lain. Okey? Sama juga dengan lift tadi. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita habis kelas kita hari ini kelas? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di situ sahaja. Cikgu nak kamu buat praktis formatif 1.1, soalan 1 dan soalan 2. Buat semualah. Okey, untuk soalan troli dan juga soalan jatuh bebas dan juga soalan lift, cikgu akan bagi kamu kemudian. Okay, sebab dalam modul yang cikgu bagi tu tak ada soalan untuk lift, tak ada soalan untuk troli. Nanti latihan itu cikgu akan bagi kemudian, mungkin hari ni atau mungkin esok lah. Tengoklah cikgu available bila untuk buat tu. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di situ saja. Sebelum tu kita recap sekejap apa yang kita dah belajar pada hari ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang jasad bebas. Okay, gambar rajah jasad bebas. Ingat, gambar rajah jasad bebas adalah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek. Sama ada daya tersebut ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Atau kesemuanya sekali. Okay, bergantung kepada situasi ataupun pergerakan objek tersebut. Kita boleh tengok rajah 1.3, 1.4 dan 1.5 yang menunjukkan arah daya yang bertindak ke atas pelbagai objek bergantung kepada gerakan. Seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, kalau objek tu bergerak ke atas
maka daya yang kita perlu ambil berat adalah daya ke atas dan ke bawah. Kalau dia bergerak ke kanan dan ke kiri, daya yang perlu kita ambil berat adalah daya ke kanan dan juga ke kiri. Daya yang lain kita boleh abaikan. Abaikan di sini bukan bermaksud dia tak ada, dia ada. Tapi dia tidak memberi satu, dia tidak memberi dia tidak mempengaruhi jawapan untuk dapatkan daya paduan. Ingat kelas, kita sekarang ni kita nak tahu daya paduan. Daya paduan dan kita nak tahu daya-daya yang bertindak daripada daya paduan yang kita dapat. Okey. Seterusnya, kita belajar tentang daya-daya yang bertindak pada objek dalam keadaan gerakan yang berbeza. Kalau dia pegun, laju seragam ataupun pecutan seragam. Ingat, kita ada dua rumus untuk paduan daya. F sama dengan MA dan juga F sama dengan F1 tambah F2. F sama dengan MA bila dia melibatkan pergerakan. Bila dia dalam keadaan pergerakan, so kita kena ambil tahu tentang pecutan. Kalau dia dalam keadaan pegun ataupun hal laju seragam, A adalah 0, kosong A pecutan dia adalah sifar. Kita dah belajar ni kelas, A pegun sebab dia tak bergerak kan. So bila dia tak bergerak, maka tak adalah pecutan. So A sama dengan sifar. Bila A sama dengan sifar, maka daya adalah sifar. Bila dalam keadaan hal laju seragam, dia bergerak tapi dia tidak memecut. Dia tidak memecut. Maksudnya tidak ada perubahan hal laju. Sebab kita tahu pecutan adalah kadar perubahan hal laju. Jadi bila hal laju tu tidak berubah, hal laju tu biasa sama je, maka pecutannya adalah sifar. So bila pecutan sifar, maka daya juga adalah sifar. Bila objek tu bergerak dengan pecutan seragam, maka adalah pecutannya. So bila ada pecutan, maka daya tidaklah sifar. Tapi kita tengok pula daya apa yang bertindak ke kanan dan juga ke kiri. So selalunya kalau dalam situasi ni, kereta kita ada tujahan enjin ke depan dan kita ada seretan di belakang. Jadi oleh kerana tujahan enjin tu lebih besar daripada seretan, sebab kereta tu bergerak ke depan, maka daya paduan sama dengan tujahan enjin tolak seretan tersebut. Okey, kemudian kita ada 3 situasi, iaitu gerakan jatuh bebas, lift dan juga troli. So make sure kamu kuasai ketiga-tiga situasi ini untuk menguasai tajuk ini kelas. Dalam soalan, dalam exam yang selalunya keluar dalam soalan adalah ketiga-tiga contoh ini. Bukan yang mudah-mudah yang depan tu. Tapi yang 3 contoh ini kelas. Memang favourite soalan troli dan juga lift. Dan ramai pelajar yang keliru bila lift dan juga troli ini. So nanti cikgu akan bagi latihan ekstra kepada kamu dan tolong buat. Dan minggu depan kita dah bersemuka. Cikgu nak lihat semua latihan-latihan yang cikgu bagi tu untuk kita semak sama-sama. Okay, macam biasa modul yang cikgu bagi tu kamu boleh cetak, ataupun kalau tak dapat nak cetak, kamu salin dalam buku tulis. Praktis formatif buat dalam buku tulis. Macam biasa tak perlu salin soalan, terus kepada jawapan. Dan nanti cikgu akan bagi latihan ekstra kepada kamu. Macam biasa juga buat dalam buku latihan dan kita akan bincang pada kelas yang berikutnya. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jangan lupa isi kehadiran dekat Google Form yang cikgu dah sediakan. Okey, macam biasa cikgu akan upload kita punya